Et pour cette séance, je vais demander à Ibu Tantin dan Satya Pramana untuk membawakan acara ini. Baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mantap banget. Selamat malam Ibu dan Bapak-bapak sekalian. Kebetulan hari ini seperti tadi sudah disampaikan di awal adalah acara kerjasama dengan PMI dan juga KJRI juga dalam wanita. Kita mau berbagi menyambut hari Ramadan. Bagaimana kita mengerti dan memahami apa puasa itu dari sisi konsepnya dan juga manfaat puasa, dan nanti supaya tidak terlalu kaku, kita santai saja. Bapak dan Ibu bisa langsung tanya jawab. Coba di Perancis kali. Je vais faire vite. Voilà, donc Madame Erna est là pour nous donner un petit peu l'explication sur le concept de mois de Ramadan, le jeûne de mois de Ramadan, à quoi ça sert, etc. Mais pour que ce ne soit pas monologue, justement, on vous invite à poser des questions. Oke, Bu Erna sabar dulu ya. Saya perkenalkan dulu yang ada di hadapan Bapak Ibu semuanya ini. Kita ada langsung dengan Ibu Erna di Indonesia. Beliau adalah, lengkapnya saya sebutkan, Dr. Erna Bayu, SSD, SE, MM, MA, MPDK, MKes, MTH, DJL, D, MIM, H, 11 ya, 11 kepandaiannya. Itu sebabnya saya termotivasi. Dan saya juga berharap bahwa ibu-ibu semuanya yang ada di sini juga termotivasi dengan ibu satu ini yang belajar terus selama hidupnya ya Bu ya, sampai sekarang ini. Beliau berprofesi sebagai pengajar, yaitu Wakil Rektor di Stikes Pak Atir Husada Tangerang, juga tenaga kesehatan, penulis, pengusaha fashion, YouTuber edukasi, founder dan ketua umum komunitas kain dan kebaya Indonesia, dan juga ibu rumah tangga. Selamat malam Ibu Erna. Selamat malam Ibu Tantin. Oke, ini Ibu bisa melihat kami semuanya yang ada di sini. Ibu berkaitan dengan Ramadan. Saya sebaiknya duduk aja dan Budi yang menerjemahkan. Baik. Merci beaucoup. Okay. Bien expliqué tout à l'heure, il y a tellement de titres de cette dame, et avec, je sais même plus mentionner, tellement c'est long. Et en tout cas, elle fait ses études tout au long de sa vie jusqu'à présent. Elle est professeure d'une université, elle est aussi entrepreneur, mais elle est aussi youtubeur, ou youtubeuse, si vous préférez dire ça. YouTuber edukasi. Et voilà, donc je laisse le micro ou la parole directement à Ibu Erna. Oke. Ibu, kita langsung saja karena ini berkaitan dengan puasa, dan Bapak Ibu mungkin sebagian besar yang ada di sini ini akan menjelang berpuasa menjelang Ramadan. Mungkin Ibu bisa memberikan tips bagaimana menjaga kebugaran selama bulan Ramadan. Silakan Ibu, sekaligus Ibu juga mungkin memperkenalkan diri cuma sedikit aja karena yang tadi sudah saya kenalkan gitu ya Ibu ya. Silakan. Baik, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak perlu memperkenalkan diri lagi karena saat ini
sudah diperkenalkan sama Ibu Tantin. Jadi kalau kita berbicara tentang puasa, setiap tahun teman-teman dari umat muslim itu melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Karena puasa ini tergolong istimewa. Kenapa istimewa? Karena panjang. 1 bulan penuh berpuasa. Tentu itu adalah sesuatu yang cukup berat buat ibu-ibu. Namun sebetulnya pada konsepnya tubuh kita itu tidak akan menjadi mati apabila kita tidak makan. Jadi stop dulu Bu, ya. biar diterjemahkan. Oke, Bu. Voilà, juste, j'ai pas tête à répéter. Le concept de Ramadan, c'est pour vous dire que voilà, c'est vraiment une période exceptionnelle tout au long du mois de Ramadan parce que c'est quand même long pendant 1 mois que nous jeûnons. Mais il faut dire qu'on peut garantir que même si on ne mange pas pendant 1 mois, surtout la journée, on ne va pas mourir. Voilà. Donc notre corps est déjà fait ainsi. Donc là, simplement partager comment justement garder la santé pendant ce jeûne de Ramadan. Oke, Ibu perlu slide 1? Ya, jadi ketika berpuasa tubuh ini kan mengalami perubahan sesuai dengan lama waktunya berpuasa. Nah, untuk menyerap nutrisi dari makanan dan minuman yang dikonsumsi, tubuh membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 8 jam. Ini sebetulnya mengartikan bahwa tubuh mampu berpuasa bila kita memasukkan asupan makanan terlebih dahulu sebelum puasa. Nah, ini yang menjadikan penting kalau berpuasa, Bapak Ibu harus melakukan sahur atau makan sahur. Oke, silakan Et Bu. quand on jeûne, en fait, notre corps enfin, il y a un changement dans notre corps, dans le fonctionnement de notre corps, et normalement, on peut rester à jeun pendant 6 à 8 heures. C'est pour ça. 6 à 8 heures. 6 à 8 heures. Mais c'est pour ça que si ça dure plus longtemps que ça, c'est important de faire ce qu'on appelle le sahur, c'est-à-dire manger à l'eau juste avant le lever du soleil. Jadi, baik. Pada kondisi normal, sumber energi tubuh adalah gula yang diperoleh dari metabolisme karbohidrat atau gula yang disimpan di hati dan di otot. Nah, selama berpuasa, asupan gula ini akan digunakan untuk menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Lemak juga sumber daripada energi. Jika sumber energi tersebut belum cukup, maka tubuh akan membakar protein otot untuk menghasilkan energi. Fase ini disebut dengan fase kelaparan. Namun ini hanya bisa terjadi apabila seseorang berpuasa dan tidak berbuka selama berhari-hari. Jadi perlu diingat bahwa seseorang tidak akan mati jika tidak makan 3 hari bahkan 7 hari. Namun tidak boleh tidak minum. Jadi tubuh ini biasanya mati pada masa itu kalau kita tidak mengkonsumsi air. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir dengan metode berpuasa yang akan dijalani selama 1 bulan, apalagi cuma 12 jam. Pour produire l'énergie, notre corps va prendre le sucre. Le sucre, ce qui est dans le foie et aussi dans notre muscle. Mais quand on fait le jeûne, on a besoin d'autres sources d'énergie. Et donc, le corps va prendre de tout ce qui est grasse, du gras, pardon, je veux dire. Et puis, et là, on va rentrer dans la phase de ce qu'on appelle la famine. Mais on
niveau là-bas, on peut quand même tenir pendant 3 jours, même jusqu'à 7 jours sans manger, mais pas sans boire. Donc, ceux qui font le ramadan, normalement, il n'y aura pas de problème de santé, puisque notre corps est déjà fait ainsi. Et on peut s'adapter à cette famille, ça veut dire qu'on peut tenir jusqu'à 3 jours, jusqu'à 7 jours, sans manger et pas sans boire. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi de voir pour notre jeune quand il y a le coucher au soleil. Oke, kalau ada yang mau bertanya, silakan. Question jusqu'à présent. Belum ada pertanyaan, tapi saya yang akan bertanya, Bu. Bu, itu di situ disebutkan bahwa kalau kita puasa selama paling lama selama 3 hari, kita tidak akan sampai istilahnya sampai mati kan gitu kan, nggak mungkin. Tapi ada kondisi di mana mungkin kita ngerasa sakit. Ada yang kalau puasa itu pada jam-jam tertentu atau dia tidak bisa melakukan puasa karena sakit mah dan lain sebagainya. Untuk hal yang semacam ini gimana, Bu? Baik. Coba terjemahkan dulu, Bu. Kamu sambil mau video dari sini juga pakai ini sedikit. Ya, silakan Ibu untuk dijawab. Ya, jadi pada kondisi-kondisi tertentu, misalkan dia menderita sakit gastritis atau sakit emah atau asam lambungnya meningkat, tentu hal seperti ini tidak memungkinkan, Ibu. Jadi saya berbicara untuk mereka yang normal, yang tidak menderita sakit apapun, itu bisa bertahan tanpa makan, Ibu. Dan saat itulah tubuh membakar lemak, membakar protein yang ada di otot, sampai seseorang bisa menjadi lebih ideal badannya apabila yang melakukan ini mengalami obesitas. Jadi kalau untuk saya dong, Bu, karena saya di Nomea ini diundang ke sana kemari makan, akhirnya saya agak mekar, terjadi pemekaran. Siap. Jadi bisa mengurangi dengan cara seperti itu. Iya. Tapi harus minum. Minum. Betul, harus minum. Harus minum aja, makan enggak apa-apa. Iya, harus minum, dan minumnya boleh susu, boleh minuman manis. Yang penting tidak terlalu manis terus-terusan. Jadi diupayakan banyak minum air putih supaya metodenya berhasil. Oke. Ada yang ingin bertanya? Oke, silakan. Siapa? Mungkin biar keras ibunya. Est-ce qu'il y a des aliments à privilégier? Apakah ada makanan-makanan yang dianjurkan lebih sering dimakan konsumsi selama Ramadan, Ibu? Iya, ada. Jadi selain tips triknya supaya tetap bugar, selain harus mengkonsumsi air putih yang banyak, usahakan sekitar 8 gelas atau 2 liter air putih. Kemudian Ibu juga bisa mengkonsumsi makanan yang tinggi protein supaya badannya kuat. Banyak makan sayur-sayuran. Metodenya menggunakan my plate. My plate itu satu piring itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah karbohidrat, termasuk tepung dan gandum. Yang kedua adalah protein, daging, upayakan dada ayam atau daging merah. Kemudian sayur-sayuran, kemudian buah-buahan. Jadi satu piring dibagi 4 dengan ukuran sama besar. Tambah 1 gelas susu. Oke, Bu, stop dulu. Kasihan nanti yang menerjemahkan bahasa Jepangnya muntuk nanti, Bu, ya. My plate. Iya.
faut consommer beaucoup de protéines, de légumes. Et il y a une méthode qui s'appelle Manfred, c'est-à-dire que dans notre assiette, on partage 4 éléments. Donc il y en a de carbo, un petit peu de carbo, un petit peu de protéines, notamment qui provient de blanc de poulet, de viande rouge, et aussi de légumes après, et aussi de fruits. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Atau semuanya sudah siap puasa dengan pokoknya sahur, terus buka puasanya karena udah sahur pagi, buka puasanya itu harus yang banyak supaya badan gak capek-capek, supaya perut gak kosong. Benar nggak Bu untuk hal yang kayak gitu Bu? Ya, yang penting bergizi Bu. Jadi bahkan kalau kita terlalu banyak makan pada saat buka puasa, itu juga efeknya tidak baik karena bisa mengganggu lambung. Perut menjadi kembung, sebah, dan tidak enak. Nah, jadi kita upayakan mengkonsumsi jangan terlalu kalap atau jangan terlalu berlebihan. Cukup secukupnya saja. Ibu punya prinsip bahwa makanan yang cukup itu sudah memadai. Kalau kita merasa bahwa kita lapar berlebihan, kemudian kita masukkan secara berlebihan, maka yang terjadi malah metabolismenya malah berantakan karena seharian perut kita kosong. Perut jadi terkejut atau kaget. De bien manger, mais pas de trop manger. De bien manger, ça veut dire de manger équilibré, comme ce qu'il a expliqué tout à l'heure, d'écarter des éléments importants pour notre corps, et surtout leur contenu. Et parce que si on mange trop, après, on a comme justement mal à l'estomac, et puis ça va changer notre Oke. Ada pertanyaan lagi? Gak ada, Ibu masih ada. Oh oke. Iya. Ya silakan Bu. Baik, terima kasih. Manfaat berpuasa untuk kesehatan itu apakah ada Ibu? Jadi kan kita biasanya kan selalu makan setiap hari, gitu kan. Sebulan kita tidak makan. Nah, mungkin kalau yang bukan karena kita menjalankannya atas perintah agama, kita memang harus patuh. Tapi manfaat sebenarnya apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Senang sekali langsung bisa berinteraksi. Jadi yang pertama, manfaatnya menurunkan berat badan. Tidak hanya menjaga berat badan supaya tetap ideal, tapi manfaat puasa juga menurunkan berat badan. Di sini penelitian menyebutkan bahwa puasa bisa meningkatkan metabolisme tubuh, sehingga terdapat pembakaran kalori dan lemak di dalam tubuh ikut meningkat. Hal ini dengan sendirinya membuat berat badan menjadi menurun. Otomatis kita terhindar dari resiko obesitas. Ini manfaat yang pertama. Mungkin bisa diterjemahkan dulu. Yang kedua Bu, menjaga kesehatan jantung. Nah, pada saat puasa metabolisme kita menjadi baik. Kemudian makanan kita juga menjadi lebih teratur.
Nah, jadi ini yang membuat kolesterol kita menjadi menurun. Kemudian tekanan darah tinggi pun menjadi normal dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Seperti itu. Jadi karena kolesterol turun, tekanan darah turun, karena pola makan yang sehat. Pada saat berbuka puasa tentu kita memilih makanan, tidak memilih makanan sembarangan. Dan kita buka puasa jam 18 pada saat berbuka. Kemudian tidurnya malam, Bu. Yang membuat tubuh itu tidak sehat karena jarak antara makan dengan tidur terlalu dekat. Ini kita jaraknya kan jauh. Jadi kita akan sehat secara tubuh jasmani. Nah, yang ketiga adalah merangsang perbaikan metabolisme tubuh dan meningkatkan kerja dari insulin, yaitu hormon yang mengatur kadar gula darah. Jadi intinya puasa bisa mencegah terjadinya diabetes. Nah, bahkan orang-orang yang gulanya tinggi setiap hari dengan puasa, dengan sendirinya gula darahnya akan menurun, akhirnya stabil. Nah, jadi intinya penyakit diabetes bisa diturunkan atau gula bisa distabilkan dengan berpuasa. Ya, keempat mengurangi resiko kanker. Jadi semua orang ini sebetulnya punya kemungkinan untuk mendapatkan penyakit kanker. Karena penyakit kanker ini sifatnya genetik selain ada karsinogen dari luar. Nah, puasa ini bisa menekan pertumbuhan sel-sel kanker. Pada saat kita berpuasa, pertumbuhan sel-sel kanker ini akan berkurang, sehingga tidak ada perbiakan sel kanker dengan cepat. Dan ingat bahwa dengan berpuasa kita mengurangi asupan gula, kemudian asupan lemak yang berlebih. Gula dan lemak adalah makanannya penyakit kanker. Jadi kanker akan berbiak apabila tubuh kita diasup dengan gula dan lemak yang berlebihan. Ya, sebetulnya saya tambahkan Ibu,
Sebetulnya penyakit kanker itu selain kita berpuasa juga harus dicegah dengan cara mengubah gaya hidup. Jadi makan sehat, makan alami, kemudian makan makanan yang segar, istirahat cukup, olahraga, kurangi stres, tidak merokok dan tidak minum alkohol. Itu harus dikerjakan bersama-sama dengan puasa. Ça suffit pas le jeûne. C'est important aussi de changer notre style de vie, notre régime alimentaire. Donc il faut faire du sport, il faut consommer des aliments équilibrés, il faut arrêter de fumer ses cigarettes et puis arrêter de boire de l'alcool, etc. Ya. Yang kelima, Bu. Ya. Yang kelima. Jadi puasa itu juga menjaga kesehatan mental. Yang pertama karena kita lebih dekat dengan Tuhan ya. Dengan sendirinya kalau kita banyak berdoa, hormon endorfin itu akan muncul. Nah, hormon endorfin adalah hormon yang bisa membuat tubuh kita sehat karena bisa meregenerasi sel-sel tubuh yang rusak. Nah, di sini puasa itu juga menurunkan keluarnya hormon kortisol atau hormon stres, hormon yang keluar pada saat stres. Jadi dengan sendirinya pada saat kita berpuasa, stres depresi akan berkurang. Nah, disinilah kalau stres depresi berkurang, maka seseorang menjadi sehat secara mental. Kuncinya hormon endorfin yang dikeluarkan oleh tubuh. Hati gembira adalah obat. Kortisol. Cortisol, ça veut dire que c'est l'hormone qu'on produit quand on est stressé. Voilà. Le jeûne peut empêcher la production de l'hormone cortisol. Oke, ada manfaat lagi? Sudah cukup? Ya, sebaiknya pesan saya jangan hanya puasa Ramadan aja yang dilaksanakan. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti puasa Senin Kemis. Jadi ini sama dengan trik kesehatan yang kita sebut sebagai puasa intermittent, di mana dalam 1 minggu 5 hari kita makan seperti biasanya, 2 hari perut kosong, jadi 2 hari puasa. Dan puasanya kalau bisa 18 jam kalau bisa, karena pada saat 18 jam ke 18 itu pembakaran lemak begitu hebat. Si c'est possible pour vous, on ne fait pas que le jeûne du mois de Ramadan, mais aussi dans l'islam, on a le lundi et le jeudi, c'est le Kemis qu'on appelle ça. Puisque c'est bien ce jeûne intermittent, c'est important parce que, et si c'est possible de tenir le jeûne pendant 18 heures. Parce qu'au-delà de 18 heures, c'est là que notre corps brûle toutes les calories. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Bu Erna. Pertanyaan dari Bu Yuni sudah menjawab semua manfaat puasa. Oke, banyak sekali manfaat puasa ya. Masih ada satu kali kah? Oh, ada. Oh, boleh. Sekali lagi Bu, mohon waktunya sebelum Ibu beraktivitas yang lain. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu, boleh. Dan olahraga. Saya suka pernah dengar juga ada berolahraga di saat berpuasa. Salah satunya memang olahraga yang ringan dianjurkan. Dan yang saya ingin tanyakan, waktu yang tepat untuk berolahraga kalau kita sedang menjalankan puasa di bulan Ramadan. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih.
Jadi pada saat kita berpuasa, kita nggak boleh bermalas-malasan Ibu. Ibu benar, kita harus berolahraga. Minimal pagi jalan sehat. Tapi yang perlu diingat, Ibu tidak boleh berolahraga secara berlebihan setelah jam siang, Bu. Jam siang sampai sore. Nanti energinya habis, kemudian puasanya tidak sampai maghrib. Itu. Jadi sekarang tergantung diri kita. Kalau kita sudah terbiasa dengan berolahraga berat, bagaimanapun tanpa asupan makanan, kita tetap lemas pada saat kita berpuasa. Tapi kalau orang yang tidak pernah berolahraga pada saat puasa sedikit kita harus kurangi, walaupun tetap harus melakukan olahraga ringan supaya badan tetap fit dan kembali lagi hormon endorfin bekerja luar biasa di dalam tubuh kita. Karena selain berdoa, berolahraga, dan makan makanan yang menyenangkan, sukacita itu bisa mengeluarkan hormon yang sama, yaitu hormon endorfin. Oke, terima kasih. Ya. Faire le sport pendant le jeûne, est-ce que c'est possible? Oui, peut-être que c'est possible. Mais il faut se tenir compte aussi que même si on est très sportif, quand on ne mange pas, on risque d'être fatigué facilement. Donc, il est conseillé de faire le sport surtout le matin, et pas midi et après-midi. Donc, si on peut faire le sport plutôt léger, comme la marche, et si on veut bien. Et puis, parce que c'est aussi important de faire le sport, puisque le sport, comme aussi d'autres activités joyeuses, peut aussi produire l'hormone endorphine. Le sport, c'est important, mais il ne faut pas abuser, il faut juste faire le sport léger. Oke, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bu Erna. Satu lagi boleh Ibu? Satu lagi Ya. Untuk penutup closing. Satu lagi. Iya. Untuk penutup. Iya. Pesan kami buat teman-teman muslim yang berpuasa, setelah makan sahur jangan tidur. Tunggu 2 jam. Karena saat Anda tidur, maka lambung akan bekerja sangat keras. Asam lambung dikeluarkan begitu hebatnya. Dan malah akan memberatkan nanti pada saat Anda berpuasa. Sebaiknya tunggu minimal 2 jam, 3 jam baru silahkan kalau mau tidur. Tapi saya yakin tidak akan bisa tidur karena akan langsung beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih Ibu, terima kasih untuk kesediaannya yang sudah berbagi ilmunya bersama-sama dengan kami di Nomea. Oke, silakan diterjemahkan. Et dernière chose, il est fortement conseillé de ne pas dormir après le sahur, puisque après avoir mangé, notre corps a besoin de digérer. Et si on dort tout de suite, tout ce qui est dans notre métabolisme, genre par exemple l'acide gastrique dans notre corps, va aussi travailler, etc. Donc si on veut dormir, on est vraiment fatigué, il faut attendre au moins 2 heures après avoir mangé. Oke. Sudah Ibu, yang terakhir lagi ada? Sudah Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Erna, terima kasih untuk kesediaannya sudah berbagi ilmu dengan kami. Salam dari kami di Nomea untuk semuanya yang ada di Jakarta, di Indonesia. Terima kasih, sampai ketemu Terima lagi. kasih ya. Ya. Izin live Ibu. Oke, terima kasih. Ya, dadah. Oke. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian tadi kita sharingkan tadi bersama dengan Ibu Erna tentang bagaimana tips dan apa manfaat puasa, terutama bagi kita semuanya, tidak hanya yang sedang menjalankan atau yang akan menjalankan ibadah puasa Ramadan, tapi kesehatan untuk kita semua. Tadi disebutkan juga bahwa saya minta waktu sebentar. Tadi disebutkan bahwa Ibu Erna salah satunya beliau adalah Ketua Umum Kain dan Kebaya di Indonesia. Dan kebetulan juga saya adalah Ketua KKI atau Kain dan Kebaya Indonesia
atau yang mengurusi KKI, Kain dan Kebaya Indonesia di luar negeri. Berkaitan dengan tadi juga disebutkan oleh Pak Jerry bahwa kita akan sebaiknya kita berpakaian rapi, berpakaian selayaknya bagaimana seorang yang berasal dari Indonesia, dan kita juga menjaga warisan budaya Indonesia. Dan berkaitan juga dengan apa yang menjadi tugas saya, kita semuanya wajib menjaga dan melestarikan budaya Indonesia itu. Dan karena di sini Ketua Diaspora Indonesia adalah Ibu Shirley Timan, maka saya mohon kesediaan Ibu Shirley Timan dan saya menunjuk beliau untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan Indonesia berupa kain dan kebaya ini. Maka beliaulah yang saya tunjuk menjadi ketua komunitas kain dan kebaya Indonesia di Romeo. Tepuk tangan untuk beliau. Terry, silakan maju.